Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man anzara binar basyara bil jinan sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyil mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika yashirna alaina rahmatak wa zakir ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Fayassir lana umurana wakhtim lana bis sa'adah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok sambung kita bab sabar. Muka surat 78 tidak. Dan ketahui olehmu tu, confirm tu lah. Qala Syekhul Mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Yang Jawi punya muka surat 78. Kita guna naskah Jawi semua kan. Ada Harumi pun ada kan. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Jadi maknanya sabar ni dia tak boleh sat sabar, sat dok, sat sabar, sat dok. Tu tak boleh tu. Dia kena melengkapi segala masa. Jadi bila-bila masa saya pun sabar tu nak kena duduk tersemat dalam hati dia. Tak boleh kadang sabar, kadang maki hamun, kadang sabar, kadang marah. Tak boleh tu. Kita duk bincang ni sabar yang disuruh lah ni. Sabar yang kita kena tahan, yang Allah perintah suruh sabar. Kalau hak marah Tuhan perintah suruh marah, hak tu kena marah juga tu kan. Pasal apa dia kata sabar ni dia melengkapi segala masa? Maknanya setiap ketika nak kena sabar pasal apa? Kerana barang yang mengenai akan manusia. Benda-benda hak duk timpa diri kita ni, perkara-perkara yang duk datang dalam hidup kita tiap-tiap hari ni. Sebagai manusia kita ni, dua benda ni saja yang duk timpa kita tiap hari. Perasaan kita dua ni saja, hati kita dua ni saja. Benda apa, barang apa yang mengenai manusia tu, tiada sunyi ia daripada dua macam. Jadi dua jenis ni saja yang benda ni duk kena pada manusia. Selagi tak mati, maka kita kena berhadapanlah dengan dua situasi ni. Maka sebab tu kena buat main sabar dalam hati kita. Pertama dia kata, benda hak duk timpa diri kita ni, barang yang setuju dengan keinginannya. Maknanya hak duk timpa kita yang pertama sekali, perkara-perkara yang sangat sesuai dengan kemahuan nafsu kita. Keinginan nafsu tu kan. Benda yang pertama sekali yang duk mai pada kita, benda hak yang nafsu kita sangat suka, sangat seronok. Benda apa nafsu suka? Hidup senang lenang nafsu suka. Sihat sedia nafsu suka. Hati nafsu suka. Nafsu kita suka tak? Hidup susah. Tanya siapa pun tak mau. Tak. Nafsu kita suka tak? Sakit, melanui, tak mau. Semua nak sihat.
Ini nama dia perkara yang nafsu suka. Hak tu yang pertamanya. Yang keduanya, yang menyalahi akan dia, keduanya yang duk timpa diri kita ni, benda yang nafsu tak mau sungguh. Lawan hak tadi. Susah mau susah. Semua tak mau susah. Lemah perut lah. Berapa bulan dah tak ajar ni. Nak suka mau kan. Perut lemah ni. Duit habis kan. Kerja pun tak ada kan. Ini nak habaq kata perkara yang nak suruh paling tak suka. Sakit tak mau lega-lega ni. Bukan lama pun. Lama dah sakit 4 hari baru. 4 hari je nah. Melisah nafsu ni, sebab mana ni, sebab mana siapa ni tak mau lega ni, apa tak mau hilang-hilang makan macam-macam ni. Ni nafsu tak suka. Lega. Jadi maknanya dalam hidup kita ni kan dua tu duk timpa kita. Ada kalanya nafsu kita benda hak nafsu kita suka, ada kalanya nafsu kita tak suka. Ni kita bincang bukan bincang berdosa haram ke apa ni. Ni duk bincang benda nafsu suka, nafsu tak suka. Tu. Bukan bincang pasal haram halal dah. Dua-dua tak berdosa. Tak berdosa. Selagi tak melanggar syarak, dua-dua tak berdosa. Cuma nak habaq kata ada benda yang nafsu suka, ada benda nafsu tak suka. Lepas tu baru dia nak hurai kita. Ada pun yang setuju dengan keinginan. Benda apa yang nafsu sentiasa setuju sangat ni? Seperti sihat badan. Seronok sihat, tak pernah sakit. Tak. Tu. Ceria sedia. Tak nak sakit kan? Alhamdulillah lah. Kan? Tak nak sakit. Kan? Sihat Tuhan bagi, tak nak sakit lah. Bang sikit tu, tak nak sakit teruk. Ini nafsu sangat suka. Nafsu sangat suka. Tak apa, tak salah. Kalau kita menggunakan kesihatan untuk apa yang Allah suruh, selagi kita tak menggunakan kesihatan tu untuk jalan haram, tak apa. Tak apa. Cuma kita nak habaq kata nafsu memang sangat seronok lah, kesenangan, relax duduk lapang tu. Kalau tekanan sikit nafsu tak mau lah. Gitu lah. Dan selamat. Duduk selamat, tak ada bahaya apa. Lah ni orang tak mau COVID-19. Orang nafsu tak suka. Nak pergi sana payah, nak pergi sini payah. Nak pergi tanah ada kekangan, nak pergi tani tak boleh. Syarat ni. Nafsu tak suka. Nafsu mau seronok, bebas, tak ada sekatan apa. Dan kekayaan. Tanya api dah siapa awal. Hak ni yang orang kata orang gila pun kena duit. Tanya ada duit, orang gila. Dia duit. Dia pun mau duit. Hak dia tak ambil. Tapi kalau bagi duit dia ambil lagi orang gila pun. Tu kekayaan, benda yang nafsu dia tidak akan tolak. Apa dia lagi benda yang nafsu setuju ni, duk bincang hak nafsu suka ni. Dan kemegahan, pangkat. Bahkan kita duk bincang lah tu kan. Maka pangkat ni di antara benda yang paling sedap, paling manis daripada benda-benda lain nikmat dunia. Di antara nikmat yang paling manis, sedap sekali, iaitulah jawatan. Jawatan. Lepas tu dia kata apa? Maka sangat tengok. Boleh, tak salah. Kaya tak salah, sihat tak salah lagi, bagus sihat. Senang nak buat ibadat. Tapi maka sangatlah berhajat kepada sabar. Maka ketika ni tu dia panggil hajat kepada sabar melengkapi segala masa. Maka ketika ni kita kena perlu sabar sungguh-sungguh. Sabar apa? Kita perlu sabar dengan kekayaan kita. Kita perlu sabar dengan kesenangan kita. Kita perlu sabar dengan kesihatan kita. Sebab apa?
Sebab kalau kita tak sabar dengan kesihatan yang Tuhan bagi ni, maka kita akan guna kesihatan kita buat dosa. Jadi muda lagi, kuat lagi, tu gaduh sakit apa, kan ada penyakit apa, maka nak enjoy pun boleh lagi. Nampak tak? Itu dia panggil potensi untuk melakukan dosa tu besar. Maka tu dia kata sangat hajat kepada sabar. Pasal apa? Tu. Kerana jika tiada ia sabar, kalau dia tak sabar dengan sihat, tak sabar dengan kaya, nescaya melampau dia akan terjebak dalam keadaan melampau. Jadi duit terlalu banyak nak buat apa? Nak buat apa duitnya? Rumah dah ada 3 biji, kereta 5-6 biji, duit dalam juta-juta nak buat apa? Maka dia akan main idea macam-macam. Nak buat benda ni, nak buat benda ni, nak buat benda ni, buat benda ni. Maka dia senang terjerumus kepada melampau. Tapi kalau kita yang tak ada duit ni, bila cukup makan ya, bayar kereta apa kena hutang, tak dan. Ni ujak PKP tengok 6 bulan. Tidak bayar kita. Tidak kena tarik kata. Ada kita nak buat maksiat. Ada kita nak guna duit buat tak tahulah punca. Ada. Jadi maknanya tu dia habaq orang kaya ni dia kena perlu sabar yang tinggi lagi. Sabar orang kaya dengan orang susah, maka orang kaya lebih payah nak sabar. Orang susah sabar pi dia tak ada duit. Tak jom karaoke. Pi aku duit kadang. Orang tak tahu api. Tak apa aku sabar. Sabar apa? Hang tak ada duit. Enggak sabar tu. Tu kan sabar. Tu tak ada duit. Dia tak pi tu pasal tak ada duit tak jadi tu. Tu kata mudah, tapi mudah sikit daripada orang kaya. Ni kad kredit dalam poket dia. Tu. Kad kredit sampai 2-3 apa lagi. Jadi nak buat apa duit tu? Duk pula joh dah mau apa? Sabar dia kena tinggi lagi. Kena tinggi sungguh sabar dia tu, sabar. Kalau tidak dia akan terjun dalam melampau. Tu. Nah, dan mengikut habis tu tu di atas sini, kerana jika tiada sabar ia nescaya melampau ia dan berlebih-lebihan ia dia akan buat benda yang berlebih-lebihan. Buat benda-benda fikir nak buat apa lagi ni. Tu yang kita duk heran pasal apa lah. Tu orang boleh beli meja makan saja 120,000 meja makan. Kita kalau 120,000 tu buat rumah baik lagi. Meja makan saja 120,000 meja makan. Pasal apa? Ni kata berlebih-lebihan. Bila dah terlalu kaya sangat, maka dia akan mendorong kita untuk berlebih-lebihan. Tu. Padahal meja makan hak yang 800 kita beli kedai jalan tu boleh makan. Haram tak? Ni tasawuf ni bukan macam haram. Kita tasawuf bukan macam haram. Tak haram, beli nak beli pun. Tapi nak habaq kata dalam tasawuf ni dia kira hak tu berlebih. Itu berlebih-lebihan. Sebab tu kita kata tak. Korun ni tak. Dia korun ni dia saya orang susah korun ni. Susah. Tapi ketika dia minta nak buat, dia minta nak masuk doa tu. Sebelum tu dia rajin sedekah. Korun. Masa dia susah tu, dia orang susah, dia sepupu Nabi Musa korun ni. Sepupu anak pak Nabi Musa. Sepupu tu Lepas tu bila dia masa dia susah tu dia ikut Nabi Musa. Ikut pergi sana, ikut kuliah tanya Nabi Musa. Lepas tu bila dia kata Nabi Musa, dia kata hang doa bagi aku kaya sikit. Tu bagi aku senang. Pasal aku lah ni aku tak senang pun aku duk sedekah. Alhamdulillah lah, sedekah tak pernah putus lagi dia hari. Tapi aku sedekah tak banyak lah sebab aku pun tak ada duit. Dia kata kalau hang bagi aku kaya tu boleh sedekah banyak lagi. Nampak. Lepas tu Nabi Musa pun doa. Nabi Musa kan doa saja. Nabi Musa bagi kat dia formula untuk buat mah.
Kita kalau dapat formula tu, puasan tak main masjid dah. Tak ada main pasal apa? Duduk buat main di rumah. Nah. Oh tanya, Pak Long nak Pak Long kan? Pak Long tak main, duduk kalut duduk buat main. Kan? Formula buat main. Sebab tu kita heran macam mana Qarun ni dia ada beribu gudang. Bukan gudang ni, gudang bukan peti besi. Peti besi boleh simpan anaknya. Gudang bukan satu, gudang dia ni ribu gudang yang menyimpan mah. Pasal apa dia kaya orang tu? Dia buat sendiri mah. Buat sendiri. Tu yang kita heran tengok pasal apa Qarun kaya sangat. Nak kaya tak kaya apa dia boleh dia buat sendiri. Dia balik masuk dalam bilik lagi dia buat. Campak macam tapi rasa tu dia seorangnya. Dia seorang saja yang terbuat formula buat mah. Ni Musa tahu lah Musa jam. Tapi tak apa dia tak habang rahsia tu kan, dia nak kaya seorang. Bila buat tu banyak dah buat sendiri. Ulama kata beribu-ribu gudang yang menyimpan mah. Sebab tu bila yang cerita kata anak kunci pun lebih pada 10 orang yang angkat. Anak kunci untuk buka gudang tu diangkat orang 10 orang. Seorang angkat tak naik. Ni anak kunci nak angkat naik ni, dia kena 10 orang kata baru boleh naik anak kunci tu. Dalam tu anak kunci, tak tahu beribu anak kunci tu. Tu Qarun. Nampak tak ni? Yang kata bila kaya sangat, bukan salah kaya. Dia nak habaq kata jurang-jurang, lorong-lorong untuk kita jatuh binasa tu terbuka luas lah. Tapi kalau kita beriman sungguh, jaga elok, tak ada masalah. Apa kaya bila sahabat Nabi pun ada kaya kan. Itu Nabi tunjuk, Allah Ta'ala tunjuk sahabat kaya yang beriman. Ini nak habaq kata kaya yang menyalahguna ni, yang terlalu berlebih-lebih. Kan, ini Qarun ni kita tahu dah, ada lelah sekali, apa jadi? Allah tenggelam habis. Habis. Hatu dia kata berlebih-lebihan. Jadi kalau terlalu kaya sangat, takut berlebih-lebihan. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi kita ni, Tuhan letak kita ni di mana tempat yang Tuhan letak, kita kena redha selalu. Sebab boleh jadi Tuhan tak bagi kita kaya sangat, takut jadi Qarun ni. Itu yang bila kita Tuhan tak kita sederhana, tak kita susah pun tak sampai tak makan kita ni, maka kita kena syukur dah ni tahap lawan. Syukur dah, redha dah ke Allah Ta'ala ni. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak kita lagu ni, kita boleh beriman dengan Tuhan. Kita dan main masjid, kuliah tak nak tinggal. Takut kaya, takut kuliah tak main kot. Tu ya, kan? Jadi maknanya ini ya kita nak kena adalah hati kita. Bila kita redha, selalu kita latih redha dengan Tuhan ni. Sampai sebati redha dengan Tuhan kan? Sampai sebati redha tu di darah daging dengan Tuhan redha. Ketika tu kalau Tuhan bagi kita kaya pun kita takkan sat. Nampak tak? Sebab tu sahabat-sahabat Allah Ta'ala bagi kaya pun tengok duduk macam iman. Jadi redha dengan Allah tu dah sebati dah. Cinta dunia dah tak ada hati dah. Mainlah dunia banyak mana pun tak apa, tak usah. Ni kaya ni tak apa ni. Nak kaya api guna pun. Jadi Qarun ni pasal apa? Dia kaya ketika dia belum tiba masa. Tak sampai masa lagi untuk kaya. Tiba-tiba kaya ketika tu. Bila kaya ketika tu, sedangkan dia belum layak untuk jadi kaya. Ni yang sesat ni. Sesat. Tu kita duk minta sedia Allah Ta'ala bagi rezeki banyak yang halal, banyak hak berkat. Minta tu. Kaya tapi beriman, kaya yang tak lupa tu. Ni minta muah dia kaya saja, tak lupa diri. Tu bahaya. Bahaya. Tu di atas ni. Dan berlebih-lebihan ia bila dah kaya sangat pada bersedap-sedap. Nampak tu kadang-kadang tu Tuhan bagi susah tu ada hikmah lah. Macam kita lah ni kan, main penyakit lah ni. Hikmah besar kita ni. Macam-macam hikmah yang kita kadang-kadang kita sendiri tak tahu Tuhan bagi. Dan lagi bila kaya sangat dan mengikut keinginannya, apa saja dia nak dia boleh buat. Sebab dah banyak, terlalu banyak orang tahu. Nak buat dosa boleh, nak pergi
enjoy boleh, nak buat benda haram boleh, nak main judi, nak arak apa semua boleh. Pasal apa? Sebab duit banyak. Macam korun tadi. Bila buat lagu tu, maka jatuh ia di dalam kebinasaan. Rosak habis. Rosak habis. Macam budak-budak kita bagi pisau ketika umur tak sampai lagi. Budak umur setahun bagi main pisau. Tak boleh ke tu. Maka Allah Ta'ala lebih tahu kita layak ataupun tak layak untuk terima kekayaannya. Itu kan Tuhan tak bagi. Maka kita lebih tahu budak besar mana untuk layak pegang pisau ni. Betul dah riau pun tak bagi. Riau minta pisau kita tak bagi. Pasal apa tak bagi? Kita tahu. Macam itulah bila kita minta Tuhan tak bagi. Bila kita minta Tuhan tak bagi, kita kena tahu kata Tuhan lebih tahu pasal apa tak bagi. Bukan marah Tuhan tak. Bukan morot. Dan sabar atas yang pertama ini, ni dia kata ni lebih sukar, payah sungguh ni. Sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Dia ada dua kan, satu hak tak semua nafsu, dan tu nak sabar hak tu semudah sikit. Ni hak pertama ni payah sungguh. Payahlah, tak tahulah. Tu kita tengok kadang-kadang tu tak. Kalau tak ada agama dalam hati lah, iman tak kuat nak habis. Macam korun tadi, korun ulama kata package lengkap ni. Korun ni orang serok, handsome korun ni. Tu handsome. Lepas tu tengok dia package lengkap lah, kaya. Hak ni hak ni yang kata package lengkap. Dah lah handsome, kaya pula kan. Kaya. Jadi siapa yang tak ikut kata dia, semua ikut kata dia. Nak buat apa pun boleh. Buat apa boleh. Tu. Macam mana kan? Tu kaya, lepas tu ada rupa pula. Tapi yang tak ada kat rupa apa dia? Iman tak ada lah hati. Hak ni rosak tu. Kesegok lagu mana pun, kaya lagu mana pun, tapi dalam hati tu dengan Allah tu hampir dekat dengan Tuhan. Tak ada masalah apa. Tapi dia hebat siap dah, payah ni payah. Sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Cukup payah nak sabar ni. Pasal apa? Kerana pasal apa yang kita sabar payah ni? Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat sendiri mengaku payah. Disudi akan kami. Disudi ni dicuba. Disudi akan kami dengan percubaan kesusahan. Sahabat kata kami kalau Allah Ta'ala uji dengan susah, uji dengan susah, uji dengan miskin, maka sabar oleh kami. InsyaAllah kami para sahabat ni tak ada masalah nak sabar. Tuhan bisa. Dan disudi kami dengan percubaan kesenangan. Bila Allah Ta'ala sudi dengan kesenangan, maka tiada kami sabar. Sahabat mengaku sekali dah. Jadi kita ni dengan sahabat ni iman tak mana. Sebab tu sahabat-sahabat banyak suka bersedekah. Maka sebab tu Allah Ta'ala, ulama kata hikmah Allah Ta'ala wajibkan zakat. Tengok pasal apa? Nak bagi kita ni kurang sikit cinta pada harta. Kalau Tuhan tak berwajib zakat, tobat kita tak bagi kita. Tambah zakat sekali keluar 10,000 kan, 15,000. Ni kalau rosak kan, kena keluar banyak zakat. Sayang nak keluar. Tapi bila Tuhan berwajib, maka Tuhan nak latih supaya kita tak cinta pada harta kan. Jadi banyak-banyak bagi sikit korang. Zakat. Tu sahabat-sahabat ni tengok sak labah macam tu. Kisah sak labah kan betul tak? Uji kan susah boleh sabar ni. Bila uji kan susah boleh ikut Nabi, boleh pergi jemaah lagi, boleh main masjid dengan Nabi. Tu. Boleh duk pergi dengar Nabi duk kata lagi kan. Boleh dengar wahyu lagi. Bila main kalut saja, duk kambing ke panak, lah. Ni Allah Taala tunjuk dah. Nak habaq kata apa? Potensi orang yang kaya, orang yang harta banyak untuk lalai itu mudah. Tapi tak salah, bukan semua. Kalau kita boleh kontrol dia tak apa lah. Tapi nak habaq kata jalan untuk lalai, jalan untuk binasa terbentang luas untuk orang kaya. Tu sahabat sendiri mengaku dah kami tak sanggup.
Kalau sudi, kalau Allah Ta'ala cuba dengan kaya ya, habis. Tapi ada Rahman bin Auf, dia boleh buat. Tak pernah tinggal takbir tu ulah dengan Nabi. Tu jutawan. Takbir tu ulah, tak pernah tinggal. Nabi takbir Allahu Akbar, bila bar Nabi dia pun Allahu Akbar. Sekali je tinggal. Kan yang cerita tu masyhur cerita kan. Tu pun dia sedekah balik, bagi habis 40 ekor unta dengan barang dagangan. Bagi habis untuk tebus balik takbiratul ula. Dia sedekah pula ratus ribu sedekah, sekali sedekah. Dia sedekah tu bukan pasal apa, pasal dia nak ambil balik pahala takbiratul ula. Tu ya. Tapi tak boleh Nabi dah. Hang bagi semua isi dunia ni, kata hang pun takkan dapat tebus takbiratul ula. Lepas tu bila kita ni Tuhan bagi sederhana, kita bagi Allah Ta'ala bagi cukup makan pakai, bagi dan main masjid takbiratul ula tiap hari, syukur banyak tu. Itu nikmat di antara nikmat yang besar. Tu kita jangan nampak nikmat duit saja. Bukan nikmat ni duit ringgit saja kan, nikmat itu saja. Boleh main mengaji ni pun nikmat besar. Bukan semua Allah Ta'ala pilih main mengaji. Bukan semua Allah Ta'ala pilih main jemaah. Tak semua. Jadi orang yang boleh main ni, ini adalah rezeki daripada Allah. Rezeki Allah. Itulah kita ni banyak kelalaian. Tu di habaq sini bermula makna